Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama saya Muhammad Khairi bin Kamaluddin. InsyaAllah hari ini saya akan cover tentang uh, pembahagian waris. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa fasahatil mursalin wa sur'atil hamil malaikatil muqarrabin. Allahumma ghujna min zulumatis syirk waftah alaina futuhal 'arifin wa abwaab rahmatik wa abwaab rizqika fadlik wa asimna min syaitan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah hari ini topik saya akan cover berkaitan tentang waris-waris faraid. Okey. Saya akan menggunakan buku ini. Okey, Faraid Pembahagian Pusaka dalam Islam karangan Ustaz Zahri Mahmud Musa dan Dr. Musyaddad. Okey, saya lihat sekali lagi ya. Okey. Ulama berijtihad berdasarkan hadis yang bermaksud berilah kadar yang ditetapkan kepada waris yang berhak. Jika berbaki maka agihkan kepada waris lelaki yang utama, riwayat Imam Al-Bukhari. Okey, berdasarkan hadis tersebut tentang mereka yang berhak menerima pusaka mengikut susunan keutamaan. Pembahagian waris dapat dibahagikan kepada 3 kategori. Okey, bila sebut waris ada 3 kategori waris. Okey, yang pertama ialah waris ashab al-furud ataupun ashabul furud, iaitu waris-waris ahli-ahli waris yang telah ditetapkan bahagian atau saham mereka dalam pembahagian pusaka menurut Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'. Sebagai contoh, waris ashabul furud ialah isteri atau suami. Kalau isteri, okey, berapa bahagian isteri? Kalau isteri tu kalau si mati ada anak, okey, anak lelaki, anak perempuan ke, automatik isteri akan dapat 1/8. 1/8. Itu memang dah ditetapkan ashabul furud. Kalau contohnya dia ada anak, tiada anak, isteri akan dapat 1/4. 1/4 suku lah. Okey, kalau si suami pula, kalau si isteri mati, si suami akan dapat 1/4 jika ada anak, 1/2 jika tiada anak. Okey, tu clear. Itu mana ashabul furud telah ditetapkan bahagian dia. Sebagai contoh yang lain, kalau kita tengok anak perempuan. Kalau anak perempuan tak ada anak lelaki, contoh, bahagian faraid dia ialah 1/2 ashabul furud. Maknanya dia dah tetap bahagian dia. Okey, kemudian yang kedua ialah waris asobah. Waris-waris yang tidak dinyatakan bahagian mereka dalam harta pusaka sama ada melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Kadang-kala mereka menerima semua harta pusaka, kadang-kala baki dan kadang-kala tidak memperolehi harta kerana harta pusaka telah dihabiskan oleh waris ashabul furud. Okey, biasanya kalau kita sebut je waris asobah ni kebanyakannya waris lelaki lah. Tapi ada waris yang perempuan yang dapat asobah. Okey, sebagai contoh waris perempuan yang dapat asobah, kalau tak silap saya ialah saudara perempuan. Saudara perempuan kandung dia akan dapat asobah. Tapi dia ada pengiraan yang lain lah. Kita akan bincang dalam kelas yang akan datang. Okey, biasanya kalau macam contohnya anak perempuan, anak lelaki, mereka akan dapat asobah. Asobah ada, asobah pun ada beberapa jenis asobah. Asobah bil ghair, asobah ma'al ghair, ataupun asobah binafsih, ada 3. Okey, bila saya ulang sekali lagi, bila sebut pasal waris ada yang pertama ialah waris ashabul furud, waris yang telah ditetapkan bahagian mereka berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Waris asobah ni tidak dinyatakan bahagian mereka, sebenarnya dia bergantung kepada waris-waris ashabul furud ni. Contohnya kalau macam dia seorang anak lelaki, dia ada isteri. Dia ada seorang isteri, seorang anak lelaki. Si isteri akan dapat 1/8, anak lelaki akan dapat baki dia. 1/7/8 lah. Sebab dia bergantung kepada keadaan tersebut. Keadaan si mati tu. Waris siapa, ashabul furud dia siapa. Kemudian, waris yang ketiga ialah waris zawi arham. Ahli waris yang mempunyai hubungan kerabat atau darah dengan si mati selain daripada waris ashabul furud dan asobah. Maknanya waris ni dia waris, ahli waris, tapi dia ni selain daripada ashabul furud dan asobah. Okey, contoh yang paling ketara ialah
cucu perempuan daripada anak perempuan. Itu adalah waris zawil arham. Okey. Ada senarai waris Okey, ramai dalam buku ni dia ada nyatakan ada 15 waris lelaki dan 10 orang waris perempuan menerima pusaka. Okey, saya baca satu-satulah. Kalau waris lelaki, okey, ni campur waris lelaki ashabah dengan ashabul furud. Okey. Anak lelaki kepada anak lelaki, cucu. Bapa 3, datuk, saudara lelaki seibu sebapa, yang kelima. Yang keenam, saudara lelaki sebapa. Yang ketujuh, saudara lelaki seibu. Yang kelapan, anak saudara lelaki daripada seibu sebapa. Okey, anak buah daripada saudara kandung. Anak saudara lelaki daripada seibu atau sebapa. Bapa saudara seibu sebapa, bapa saudara sebapa, sepupu daripada bapa saudara seibu sebapa. Sepupu pun boleh dapat pusaka juga. Sepupu daripada bapa saudara sebapa, suami dan tuan memerdekakan hamba. Okey, ada 15. Saya ulang sekali lagi. Yang pertama, anak lelaki. Yang kedua, anak lelaki kepada anak lelaki, iaitu cucu. Yang ketiga, bapa. Yang keempat, datuk. Yang kelima, saudara lelaki seibu sebapa. Yang keenam, saudara lelaki sebapa. Ketujuh, saudara lelaki seibu. Yang kelapan, anak saudara lelaki daripada seibu sebapa. Yang kesembilan, anak saudara lelaki daripada seibu atau sebapa. Yang kesepuluh, bapa saudara seibu sebapa. Yang ke-11, bapa saudara sebapa. Yang ke-12, sepupu daripada bapa saudara seibu sebapa. Ke-13, sepupu daripada bapa saudara sebapa. Yang ke-14, suami. Dan ke-15, tuan yang memerdekakan hamba. Okey, kalau kita melihat kepada waris perempuan ada 10. Yang pertama, anak perempuan. Yang kedua, anak perempuan kepada anak lelaki. Dia tidak anak perempuan kepada anak perempuan. Maksudnya cucu perempuan daripada anak perempuan tu, itu dikira waris waris zawil arham. Okey. Dia tak menerima pusaka lah. Ibu, nenek sebelah ibu, nenek sebelah bapa. Yang keenam, saudara perempuan seibu sebapa. Yang ketujuh, saudara perempuan seibu. Yang ke-8, saudara perempuan sebapa, isteri. Dan yang ke-10, perempuan yang memerdekakan hamba. Okey, yang ke-10, tuan yang memerdekakan hamba ni jaranglah dipraktiskan sebab kita dah tak ada sistem perhambaan. Okey, saya ulang sekali lagi. Waris perempuan ada 10. Yang pertama, anak perempuan. Yang kedua, anak perempuan kepada anak lelaki, yakni cucu. Yang ketiga, ibu. Yang keempat, nenek sebelah ibu. Yang kelima, nenek sebelah bapa. Yang keenam, saudara perempuan seibu sebapa. Yang ketujuh, saudara perempuan seibu. Yang ke-8, saudara perempuan sebapa. Ke-9, isteri. Dan ke-10, perempuan yang memerdekakan hamba. Okey, jika kesemua waris lelaki di atas wujud, maka hanya 3 orang sahaja yang layak, iaitu bapa, anak lelaki dan suami. Okey. Contohlah ramai-ramai tadi tu 15 tu, kalau dah jika dia semua tu wujud, hanya 3 saja yang layak. Sebab dia ada doktrin hijab juga. Okey, yang lain tu dihijab lah. Contohnya yang tak dihijab ni, bapa, anak lelaki dan suami ni memang tak dihijab. Memang mereka akan dapat faraid tu terus. Dapat pusaka, ada 3-3 ni memang akan dikira. Kerana jika semua ahli waris perempuan di atas wujud, hanya 5 sahaja yang layak, iaitu anak perempuan daripada anak lelaki, iaitu cucu, ibu, saudara perempuan seibu sebapa dan isteri. Adapun jika kesemua 25 waris masih hidup, maka keutamaan akan diberikan kepada 5 orang waris sahaja. Okey, iaitu bapa, ibu, anak lelaki, anak perempuan, suami atau isteri. Okey, biasanya kalau kita mengira faraid, mungkin kita akan dapat kes-kes yang susah. Tapi basically kalau kes yang senang pengiraannya ialah inilah 5 orang waris ni, iaitu bapa, ibu, anak lelaki, anak perempuan dan suami atau isteri. Bila dah pusaka je, 5 orang ni cukup dah. Memang harta tu tak akan pergi lebih jauh lah. Okey. So, saya sampai sini sahaja penerangan berkaitan tentang kategori waris. InsyaAllah lepas ni saya akan menerangkan dengan lebih lanjut berkaitan tentang waris ashabul furud, waris asabah dan waris zawil arham. InsyaAllah dalam
perkongsian saya di masa yang akan datang. So saya akhiri perkongsian saya hari ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.